Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazikah. Ini Dialog Poket Rakyat. Mengikut unjuran Bank Dunia meramalkan pada tahun 2044 sekitar 14% dari populasi penduduk di Malaysia dijangka akan berusia 65 tahun ke atas. Dan ketika itu Malaysia dijadikan ataupun Malaysia akan menjadi sebagai sebuah masyarakat berusia ataupun negara menua. Sementara mengikut 2056 20% daripada penduduk dijangka berumur 65 tahun ke atas, menjadikan Malaysia pada ketika itu sebagai sebuah super age society. Dan dari data-data yang kita dapat ataupun sedia maklum mengikut EPF misalnya ataupun KWSP misalnya, 51.5% ahli pencarum KWSP di bawah umur 55 tahun mempunyai simpanan kurang RM10,000. Jadi ini angka-angka yang wajar kita fahami dan kita analisiskan supaya apa juga polemik berkaitan dengan negara menua dan juga isu polisi protection berkaitan dengan usia persaraan ataupun apa juga skim yang kita sedia ada perlu dilihat secara lebih tuntas. Dan yang terkini apabila ada sebahagian pihak mencadangkan supaya usia persaraan pekerja di Malaysia dilanjutkan antara umur 60 tahun sekarang kepada usia 65 tahun sekarang, memberikan pelbagai perspektif sama ada yang bersetuju ataupun yang menolak cadangan ini, kerana apa fakta yang kita ada yang saya angkat pada awal tadi itu yang lebih utama kita selesaikan terlebih dahulu berbanding menyambung ataupun melanjutkan lagi usia pekerja Malaysia sebelum mereka boleh pencen ataupun bersara. Jadi 3 ahli panel kita yang sudah pun bersedia untuk dialog Poket Rakyat kerana ia bersangkut paut dengan meningkatkan pendapatan isi rumah. Ia bersangkut paut dengan poket rakyat, terutamanya kelompok warga usia emas, kerana mereka boleh menjadi warga yang selesa hidupnya dengan pendapatan yang munasabah walaupun sudah pun bersara, ataupun mereka akan menjadi satu kelompok yang miskin ataupun miskin tegar kerana tidak ada pendapatan ataupun social protection yang dapat membantu mereka ketika mereka memasuki usia persaraan. Jadi 3 ahli panel sudah pun bersedia. Saudara Hafizi Razali, pengarah bersekutu Bauer Group Asia yang berada di talian sekarang. Hafizi, apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Hafizi selalu bersama kami memberi perspektif industri dan juga data-data yang ada di pasaran. Tuan Muhammad Effendi Muhammad Ghani, Presiden MTUC, sebelah kanan saya, apa khabar? Baik, saya Alhamdulillah. Semalam dengan saya juga dalam agenda awal ni, banyak sekali pencerahan beliau berkaitan dengan isu ini. Dan di talian juga Profesor Madya Dr. Halimatus Sakdiah Minhad, Pengarah Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia ataupun My Aging, Universiti Putra Malaysia. Dr. Halimah, apa khabar? Baik, Kerana sudi bersama kami pada malam ini. Dr. Halimah, saya nak mulakan dengan Dr. Halimah. Mungkin ini satu perkara yang wajar kita angkat sebagai satu national discourse. Kerana peluang ini jarang kita dapat, apatah lagi untuk kita bersedia. Semua pihak pemegang taruh wajar bersedia Malaysia akan menjadi sebuah negara menua ataupun the aging society nation. Jadi dalam polemik persaraan 60 ataupun dilanjutkan menjadi 65 tahun, tetapi asasnya adalah kita ke arah negara yang ramai, negara berpopulasi ataupun berusia emas ini. Mungkin itu sepatutnya yang kita bincangkan. Pandangan Dr. Halimah. Sebenarnya penuaan penduduk ini bukan sesuatu yang barulah. Sebelum pandemik kita menjangkakan Malaysia akan menjadi sebuah negara tua pada tahun 2030, 2035. Akan tetapi disebabkan impak kepada COVID-19 pandemik COVID-19 yang menyebabkan sedikit penurunan kepada jangka hayat di Malaysia berbanding pada tahun 2012 telah menyebabkan terlambat sikitlah kita nak mencapai status negara tua tu. So this is actually a very long issue yang kita dah discuss for several times, and when it comes to kita nak increase umur persaraan ni,
Bukan hanya jangka hayat sahaja yang kita perlu titik beratkan. It's not the Betul. only indicator lah untuk kita decide kita bersara 60 ke, 65 ke, 70 ke, but as well as other important indicators seperti kita punya tahap kesihatan, status ekonomi negara dan sebagainya. So seperti saya daripada bidang perubatan, saya merasakan status kesihatan ni sangat penting sebab kita bukan hanya nak warga emas kita kembali bekerja ataupun working beyond their retirement age, but as well as productive in terms of bila dia bekerja, dia boleh menyumbang kepada company yang dia bekerja as well as to the nation. So health is a very important aspect when it comes to extending retirement age lah pada pendapat saya. Ya, itu sebagai satu latar perbincangan kita. Menarik Prof. Mahdia Dr. Halimatus membawa ke arah itu. Itu realiti yang sudah pun kita sedia maklum, negara pun sedia maklum kita akan menjadi sebuah negara menua. Tetapi adakah kita mempunyai polisi dasar yang holistik, yang inklusif, bersedia dari aspek kesihatan, dari aspek sosioekonomi dan seumpamanya. Tetapi Hafizi, realiti di lapangan, di pihak industri dan juga di pihak masyarakat, adakah ini sebenarnya indikator bahawa kita menghadapi satu isu yang begitu serius, iaitu isu berkaitan ekonomi? Bila masyarakat semakin terdesak, masyarakat mahukan lebih masa untuk bekerja, mereka perlukan pendapatan yang lebih melangkaui waktu usia persaraan mereka, dan apa yang kita bincangkan sekarang ia lebih kepada isu sosioekonomi dan juga isu kesihatan. Pandangan Hafizi? Ya, kita memang tidak bersedia untuk menjadi sebuah negara tua, Nazri. Kerana apa? Yang pertamanya adalah kerana mereka yang bekerja sekarang, hampir separuh ataupun lebih daripada separuh, tidak mempunyai pendapatan yang cukup untuk melalui usia persaraan. Kalau kita jangkakan, umur persara adalah 60. Itu satu. Yang keduanya, pendapatan yang mereka ada ni akan selepas persaraan, melalui simpanan dan sebagainya, akan membuatkan mereka jatuh miskin dalam masa kurang daripada 3 tahun. Dengan purata pendapatan ataupun simpanan yang mereka ada sekarang. Ini amat merisaukan. Bayangkan bersara umur 60, umur 65, sudah tidak ada apa-apa simpanan atau pendapatan lagi. Kalau kita jangkakan mereka tidak ada pendapatan sampingan ataupun kontribusi daripada anak-anak dan sebagainya. Ini merisaukan kerana apa yang kita mahukan sebagai sebuah negara yang bermaruah adalah untuk menghidupi satu kehidupan yang baik. Tetapi malangnya kita tidak dapat pun untuk melindungi mereka yang berumur ini. Tetapi yang lebih merisaukan dia, Nazri, adalah melalui proses yang kita nampak berikutan daripada COVID-19, iaitu pengeluaran wang simpanan EPF. Kalau kita lihat data Bank Negara, lingkungan umur ke 26 ke 40 tahun membuat pengeluaran yang paling besar dalam 2 ke 3 tahun yang kebelakangan ini, dan impaknya simpanan persaraan mereka berkurang hampir kepada 94,000 yang paling atas, dan yang paling kurang adalah 24,000. Jadi dengan adanya simpanan yang berkurangan ini, apabila mereka bersara pada umur 26 ke 40, kita membuat jangkaan dalam masa 20 tahun akan datang, mereka tidak akan bertahan lama, dan dengan jangka hayat yang semakin panjang, kita jangkakan dalam umur 77 tahun, kebanyakan mereka akan jatuh miskin dalam masa kurang daripada 5 tahun selepas bersara kerana kurangnya simpanan yang dikeluarkan melalui pengeluaran KWSP ini. Ini amat merisaukan dan saya rasa banyak kita boleh bincangkan. Ya, itu satu angka yang menggerunkan kerana mereka baru saja memasuki pasaran pekerjaan, tetapi dengan COVID mereka dibenarkan untuk mengeluarkan caruman dan akhirnya akan memberi impak dalam masa 20-30 tahun apabila mereka berada dalam usia persaraan. Amat menggerunkan. Tetapi bagi Tuan Effendi Mohamed Ghani, kalau kita lihat isu ini, bagaimana ia menjadi satu peluang untuk semua orang bercakap, selain daripada memberi pandangan secara peribadi, mereka setuju ataupun tidak usia persaraan itu dilanjut ke 65 tahun, tetapi sekarang isu poket sebenarnya. Isu poket. Dan keadaan sekarang pun ramai mula bertatih semula untuk bekerja selepas COVID. Bagi peniaga pula, mereka baru nak recovery dalam perniagaan mereka. Dan pasaran semakin tidak menentu, bukan hanya di Malaysia, malah di seluruh dunia. Apabila poket kurang duit, itu yang akan memberikan satu impak yang lebih besar sebenarnya. Mengapa ini sepatutnya menjadi perkara asas dalam sebelum kita membincangkan usia persaraan tu? Okay, terima kasih Saudara Nazri. Saya setuju dengan dua-dua panel tu. Kenyataan beliau tentang Profesor kenyataan juga tentang bukan isu tentang 65 tu,
Dan saya setuju juga kita tidak bersedia sebenarnya untuk 5. Tapi dalam perkara hal hari ini, perkara pokoknya adalah bukan 65, bukan 60. Saya setuju dengan Saudara Nazri bahawa sebenarnya adalah perkara pokoknya adalah bagaimana kita nak menyediakan pekerja dalam alam persaraan sekarang ni. Ya. Pekerja. Jadi kalau kita bagi MTUC kita 3 perkara utama atau 3 pilar saya panggil. Pertama iaitu gaji. Yang kedua social security. Yang ketiga pencen ataupun pendapatan ataupun dia punya persaraan nanti. Jadi ketiga-tiga ni main peranan. Tetapi yang main peranan utama ni adalah gaji. So hari ini macam poket kita betul, saya setuju negara kita telah melaksanakan gaji minimal sejak 2013. So hari ini sebenarnya dah sampai masanya untuk kita transform. Beralih untuk kita ke arah gaji yang lebih progresif. Gaji yang lebih bermaruah. Gaji yang untuk kehidupan. So maka itu kalau ada kenaikan gaji, ada gaji yang progresif sebenarnya, dia boleh mengurangkan kita punya kebergantungan kita pekerja asing, mengurangkan kita punya unemployment rate berlaku, mengurangkan mismatch, dan juga bagi 2 perkara yang saya sebut tadi itu, iaitu tentang kita punya social protection yang kita selama ini kita ada 2 organisasi yang terbesar dalam negara kita yang well managed, yang orang kata menjadi pengiktirafan antarabangsa, iaitu Perkeso dan KWSP. Jadi saya rasa ini perkara yang sebenarnya kita kena reform sebenarnya. Bagaimana untuk kita menyediakan pekerja. Bermula dengan gaji progresif atau gaji living wage ni. Selepas tu kita pergi kepada social protections kepada pekerja dan akhirnya kepada selepas untuk bersara. Jadi dalam hal tentang social protection, saya lihat banyak perkara macam Saudara sebut tadi, banyak perkara yang perlu kita reform. Antaranya sekarang ni kita ada bencana kerja kan, untuk kita ada SIP, dan tak mustahil kita perlu ada satu skim bencana bukan kerja. Dan tak mustahil kita kena ada skim bencana selepas bersara. Maknanya Perkeso tu perlu kita reformkan balik bagi untuk menyediakan pekerja sedang bekerja yang boleh masuk kerja dan juga bekerja yang akan bersara. Yang itu saya nampak yang boleh kita buatlah. Bagi KWSP pula dengan ada peningkatan gaji macam gaji progresif tu kan, will effect kepada simpanan KWSP. Hari ini kita ada 2 simpanan, ada akaun. Akaun 1, akaun 2. Itu yang kita lanyak hari. Yang minta keluar akaun 2, minta akaun 1, kita effect macam profesor kata tadi betul. Macam revisi kita betul. Sebenarnya kita dah keluarkan sebenarnya. Jadi sebenarnya kita kena reform balik kita punya KWSP ni untuk jadi kumpulan simpanan wang pekerja dan juga kumpulan simpanan pencen, kumpulan wang simpanan pencen. Jadi kena reform balik macam mana untuk adakan mungkin 3 akaun ke, atau akaun untuk bersara, akaun untuk penggunaan untuk keluar rumah, apa, dan akaun yang kita gunakan untuk dalam untuk kita menghadapi bencana seperti akaun 3 ke, itu untuk yang kita kena adakan. Jadi di samping itu kita kena juga satu pencen untuk pekerja swasta. Yang ini saya nampak perkara pokok, 3 perkara pokok ni yang perlu kita reformkan supaya banyak pekerja baru masuk, yang sedang bekerja dan bersara nanti terjamin sampai akhirnya. Simpan dulu, itu untuk poin besar tu dari sudut reform social protection. Bagi Prof sendiri melihat isu ini, bagaimana kita perlu bergerak ke hadapan Prof kan dengan cadangan. Saya rasa yang memberi cadangan untuk melanjutkan usia persaraan ini, mereka memikirkan apa yang kita bincangkan ini, iaitu dari sudut pendapatan, tidak membebankan kerajaan dengan sistem protection yang akan memakan belanja yang besar kepada negara. Begitu juga memberi ruang kepada warga emas yang masih berupaya untuk bekerja dan akhirnya menyumbang kepada ekonomi negara. Jadi di mana titik tengahnya? Adakah kita perlu bergerak semua benda yang kita bincangkan ini, ataupun kita perlu ambil satu ruang yang satu dahulu, iaitu menyediakan gaji progresif ke ataupun seumpamanya, Prof? Okey, saya personally merasakan kita kena pandang isu ni in terms of kita punya long term plan as well as the short term plan. So sekiranya kita mengambil langkah untuk tindakan yang segera untuk menangani masalah rakyat Malaysia yang mempunyai simpanan persaraan yang sangat rendah, ya, dan especially disebabkan oleh impact COVID-19, probably apa yang disarankan untuk bekerja melebihi 65 itu adalah sesuatu yang harus wajar dilakukan. Namun pada masa yang sama kita juga harus mempersoalkan dan juga lebih memikirkan tentang opportunity versus accessibility.
Adakah di Malaysia ni kita menyediakan peluang pekerjaan yang besar, yang cukup, banyak, yang cukup untuk mereka yang berumur melebihi 60 tahun, ataupun peluang pekerjaan bagi mereka yang telah bersara dan ingin kembali bekerja, especially among those yang lower social income. Saya tak rasa orang yang profesional mengalami masalah untuk mendapatkan peluang pekerjaan selepas umur 60 tahun dapat kerja kontrak. Tetapi masalah utama sekarang ni adalah mereka yang tidak mempunyai simpanan persaraan yang mencukupi, dan kita merujuk kepada mereka yang status ekonomi yang rendah. So mereka ni harus mengalami retraining, reskilling supaya wujudnya peluang pekerjaan tersebut. The other part is accessibility. Adakah mereka ni cukup sihat physically, mentally untuk bekerja? So these are a lot of things yang kita kena ambil kira, as well as dia punya motivasi untuk bekerja, matlamat bekerja. Tak semua orang nak bekerja melebihi 60 tahun because it's more individually dependent pada saya. Mungkin saya nak bekerja lebih 65, tak semestinya pensyarah lain nak bekerja melebihi 65. So dia berbeza, dia ada kepelbagaian dan preference setiap orang. So bila kita nak kata setiap orang tu kena bekerja melebihi 65, pada saya it has to be individually screened in terms of dia punya needs, preference dan matlamat kenapa nak bekerja semula tu lah. But if long term, pada saya kita kena melihat kepada aspek pembasmian kemiskinan. Kita perlu wujudkan satu populasi warga tua yang sihat, produktif. Yes, that would be the long term plan. Then a lot of things has to be done if we were to achieve satu negara yang mempunyai warga emas yang sihat, produktif dan sebagainya lah. Ya, dalam unjuran cadangan ini, SPCAM memberi pandangan bahawa ini bukan suatu yang wajib dikenakan kepada semua majikan dan juga sektor awam, tetapi memberi satu pilihan secara sukarela kepada warga emas yang boleh bekerja lagi dengan upaya seperti mana Prof katakan tadi, kesihatan dia bagus, mental dia bagus, kondisinya sihat dan sebagainya. Adakah ini suatu yang tangible, Hafizi, dari hanya kita membuka secara volunteer ataupun secara sukarela, tetapi kita tidak melihat the whole ecosystem yang kita bincangkan awal tadi, Hafizi? Yang pertamanya saya nak nyatakan bahawa sekiranya seseorang itu membuat keputusan untuk bekerja lebih daripada 60 tahun, sepatutnya perkara itu boleh dibenarkan, kerana ada juga majikan yang tidak benarkan untuk bekerja melebihi 60 tahun. Tapi itu salah satu cara, dan kenaikan umur ini biasanya dilakukan dalam konteks yang mana negara tersebut tidak mempunyai tenaga kerja yang cukup, dan bukan semestinya dalam konteks yang mana golongan emas kita tidak mempunyai cukup pendapatan. Jadi lain isunya. Yang kedua, ada banyak daripada apa yang disebutkan Prof tadi sebenarnya adalah masalah struktural. Dan ada masalah struktur ni perlukan jangka masa yang lebih panjang, ada yang boleh dilakukan dengan serta-merta. Jadi isunya dalam Malaysia ni, kebanyakan daripada pekerja kita tidak mempunyai gaji yang cukup untuk mereka menyimpan ke arah satu persaraan yang selesa. Tapi sebenarnya kalau kita ubah sedikit cara penyimpanan tersebut secara struktural, mungkin kita boleh tambah lagi 5 ke 10 tahun untuk mereka yang dikatakan sebagai golongan emas ini mendapat satu buffer sebelum mereka benar-benar tidak boleh bekerja. Kerana 60-65 tahun tu mungkin ada yang masih boleh bekerja, tetapi kita berceritakan berkenaan dengan umur 70 tahun dan ke atas dan jatuh miskin. Jadi apa yang saya nak cadangkan di sini, yang kerajaan boleh buat terutamanya menerusi KWSP adalah untuk memastikan sebahagian daripada caruman KWSP tersebut tidak boleh disentuh langsung untuk apa-apa tujuan, hanya untuk tujuan persaraan yang kita namakan sebagai ring fencing. Kalau kita ikut perkiraan, walaupun dengan gaji yang dikategorikan sebagai kurang daripada 4,000, yang kita katakan sebagai B40 biasanya, kalau kita ring fence jumlah pendapatan yang mereka ada ke arah caruman KWSP tersebut, tibanya mereka umur 60 tahun tu, mereka akan ada sekurang-kurangnya dalam 36,800, dan 36,800 tu boleh memanjangkan lagi pendapatan mereka untuk sekurang-kurangnya 3 tahun ke 5 tahun. Jadi itu adalah satu short term structural measure yang kita boleh lakukan. Yang keduanya adalah berkenaan dengan satu lanjutan kepada fasa pengumpulan gaji. Sebab tadi kita bincangkan, kalau kita naikkan umur persaraan contohnya ke 65, sepatutnya ada satu sistem yang membolehkan mereka untuk mengeluarkan sedikit untuk tujuan persaraan ataupun tujuan lain yang mereka telah plan apabila mereka berumur 60 tahun. Tetapi dalam masa yang sama,
ada satu kemungkinan untuk mereka terus mencarum dan untuk mereka memilih untuk lebihan-lebihan yang ada itu dilaburkan semula oleh KWSP, dan ini secara tidak langsung akan memanjangkan tempoh mereka dapat hidup dengan satu pendapatan yang berterusan. Jadi perkara ini perlu dilihat dengan serta-merta kerana telah dilakukan di Singapura, telah dilakukan di Chile. Tadi Tuan Effendi ada katakan bahawa mungkin kita perlu melihat kepada satu-satu sistem pencen swasta, dan sistem yang kita ada di luar negara bukanlah satu sistem pencen tetapi satu sistem annuity, yang mana pada umur sekarang 30-40 tahun kita boleh beli satu annuity, dan bila umur kita 65-70 ada satu bayaran bulanan yang dikeluarkan, dan pelaburan ini terus dilaburkan dan kita ada jumlah yang cukup untuk kita hidup sampai ke umur tertentu, 80 ke 90 contohnya. Jadi perubahan-perubahan struktural ini perlu dilakukan dan perlu dilakukan menerusi KWSP. Lebih-lebih lagi dalam konteks yang mana caruman KWSP sekarang boleh dikeluarkan, boleh dicagarkan, dan perkara-perkara ini adalah satu situasi yang bahaya untuk kebanyakan mereka yang bekerja kerana ini boleh menyebabkan mereka mengalami kesukaran di kemudian hari. Ya, nampaknya kita bersetuju bahawa isu mengeluarkan caruman KWSP ini suatu yang malang, suatu yang memudaratkan, dan saya rasa kita perlu ambil premis itu kerana kita nak tolong rakyat kita, Tuan Effendi. Tetapi ini tidak populis. Ini tidak populis di kalangan majoriti, mungkin sebahagian daripada rakyat kita yang mungkin pada mereka terdesak. Mereka menganggap ini ruang mereka untuk mengeluarkan hak mereka, duit mereka simpan dalam KWSP, dan di sebahagian daripada ahli politik kita. Mengapa dalam hal ini kita perlu bertegas untuk melakukan reformasi dalam sektor pekerjaan, Tuan Effendi? Apa realiti jika angka umur itu diangkat hingga 65 tahun, dan apa impak kepada pasaran kerja terutamanya di kalangan para graduan muda kita yang akan memasuki pasaran pekerjaan saban tahun jutaan, mungkin ratusan ribu. Jadi adakah memberi impak jangka masa panjang, jangka masa pendek jika cadangan ini diangkat ataupun dikuatkuasakan? Bagi MTUC, kalau pergi ke 65 tahun tu, ia bukan satu jalan penyelesaian sebenarnya. Kita dah sebut tadi kan dengan panjang lebar bahawa apa yang perlu kita reform sebenarnya. Jadi kalau dari segi impak kepada generasi muda ini, kita lihat kalau berlakunya 65 tahun ni, maka itu kita punya isu-isu unemployment rate kita, mismatch kita banyak masih berlaku lagi yang masih belum dapat kita tangani lagi. So saya yang paling bimbang sekarang ni adalah tentang mismatch. Mismatch kita kalau 2018 sekitar hampir 20%. Tahun ni 2023. Maknanya mismatch dalam negara kita telah meningkat lebih 30%. Jadi ini akan menyebabkan kita punya kepakaran kita akan keluar negara kan. Ya. Kepakaran kita yang sedia ada, pekerja yang ada kepakaran akan bekerja dengan low skill. Jadi bagi generasi muda, saya rasa dia akan lebih berarah kepada gig ekonomi. Pekerjaan gig, mana ini bukan pekerjaan yang high skill kan. Ya. Tapi kita dah hilang orang-orang yang ada, pekerja-pekerja yang ada, orang-orang muda yang ada yang high skill ni. Jadi bagi MTC kita lihat sebenarnya 65 tahun tu key besar, itu bukan sebagai pada pokoknya. Pada pokoknya bagaimana untuk kita restructure balik, bagaimana untuk kita tengok balik untuk KWSP itu membantu pekerja untuk kita bersara nanti. That's why untuk menarik minat pula, saya punya mana-mana saya cakap, saya kata benda yang sama adalah gaji sebenarnya. Yeah. Akhirnya kita akan bercakap tentang gaji juga. Sebab to restructure back dalam KWSP hari ini kita lihat 140 bilion telah dikeluarkan. Kan? Maknanya kebanyakan kaum Melayu sebenarnya yang mempunyai simpanan yang paling rendah dalam kita sekarang hari ini. So bagaimana to reform balik kita punya KWSP? Itu saya sarankan kita ada pencen untuk pencen. Yes. Dan kalau mana pun kita kena structure balik, mungkin kita ada 2-3 account. Yeah. Macam tadi Tuan Razi kata, annuity. Ya, Tuan Razi kata kita unity, ada satu macam Singapore buat kan. Kita juga ada, kalau kita ada 3 account, satu account yang tidak boleh usik langsung. Account satu jangan diusik langsung account satu tu. Account 2 tu memang dah keluarlah untuk perumahan, pelajaran semua. Tetapi kita kena create satu account lagi, account 3 ni yang dibantu oleh kerajaan untuk kita bagaimana untuk kita membantu sentiasa menambah. Yes. Ya. Lepas tu pula dari segi kita punya 24% tu. Ya. Mungkin dah sampai masanya kalau kita dapat pergi ke gaji progresif, maka itu kita boleh naikkan caruman kita mungkin lebih daripada 30%. Ya. Sama juga dengan social protection kita. Kita tengok di Korea. Takut kita dengar bahawa di Korea mereka punya social protection lebih baik.
kebajikan welfare ni bagi baik sebab potongan mereka tinggi. Sebab gaji mereka tinggi. Ini yang saya pada pokoknya tetap pada gaji sebenarnya. Ya, okey. Hafizi, sebelum saya pergi pada Prof, di mana kata pun ruang menang-menang dalam ini? Setiap kali kalau kerajaan menentukan dasar polisi, ia tidak memberikan satu gambaran isyarat yang baik kepada pasaran, terutamanya isu gaji. Seringkali kita terperangkap dengan isu penggajian ini kerana swasta ataupun majikan menganggap kalau semuanya ditentukan oleh kerajaan tanpa ditentukan oleh pasaran dan kebolehan pekerja, jadi dia akan mengherot kenaikan dan juga growth yang kita sasarkan. Jadi kalau gaji minimum pun kita sukar untuk melaksanakan secara yang tuntas seperti yang dimahukan oleh kerajaan, apatah lagi untuk kita cerita pasal gaji progresif dan gaji munasabah. Isu berkaitan graduan mendapat gaji yang masih rendah berbanding qualification mereka menjadi satu hambatan besar. Graduan TVET, graduan yang ada kemahiran juga tidak diiktiraf kemahiran mereka, mereka masih bergelut untuk mendapat gaji lebih daripada RM2,000. Jadi adakah kita perlu ada satu mekanisme lain? Mungkin ataupun majlis perundingan gaji mungkin dah ada, tetapi di mana titik temunya untuk kita lihat pekerja di Malaysia ini ada gaji bermaruah dan kita boleh menjadi sebuah negara maju? Hafizi. Ya, ini memang masalah yang besar, terutamanya bagi mereka yang baru lepas universiti ataupun TVET sekalipun. Sebab apa? Apa yang dipelajari di sekolah, di universiti tidak lagi memberi refleksi yang tepat dengan kehendak industri semasa. Contohnya, kalau seseorang itu belajar jurusan kejuruteraan, mungkin apa yang dipelajari itu adalah tidak selari dengan apa perkembangan terbaru dalam kejuruteraan, teknologi kejuruteraan terbaru. Dan isu ini saya dapat lihat daripada pemain-pemain industri, terutamanya di kawasan utara, di Penang, terutamanya dalam sektor semiconductor. Mereka tidak dapat untuk mencari bakat-bakat tempatan, terutamanya lepasan universiti yang dapat mengisi kekosongan yang ada dalam syarikat-syarikat multinasional. Kerja-kerjanya ada, gaji yang besar ada, cuma kekosongan itu tidak dapat diisi. Jadi bagi saya yang lebih penting adalah untuk kita memastikan apa yang dipelajari oleh anak-anak muda kita ataupun golongan yang sudah pun bekerja ada peluang ke arah satu retraining, reskilling dan upskilling. Dan apa yang saya dapat lihat, kebanyakan daripada program-program reskilling ini adalah short sendiri. Jadi disediakan oleh badan-badan yang tertentu ataupun pihak kerajaan, tetapi bukan sebenarnya yang diperlukan oleh industri. Apa yang lebih penting adalah industri perlu mencadangkan kepada kerajaan apa sebenarnya kelompongan yang ada, apa sebenarnya skill yang diperlukan dan masukkan. Tak kisahlah graduan ataupun lepasan sekolah sekalipun untuk dilatih ke arah program-program yang boleh mengisi kekosongan-kosongan tersebut. Sebab kalau kita bincangkan faktor gaji, tidak semestinya pekerjaan yang bergaji tinggi itu ada di bandar sahaja, tetapi bukan sahaja di Kuala Lumpur contohnya, ada di tempat-tempat lain-lain juga. Cuma peluang-peluang ini tidak diketahui umum dan kelompongan ini tidak diisi dengan efektif, secara efektif yang mungkin. Jadi itu adalah masalah yang besar yang dihadapi oleh anak-anak muda. Tetapi melebihi daripada golongan muda tersebut, kita perlu mewujudkan lebih banyak peluang kepada mereka yang dikatakan sebagai telah pun selesa dalam pekerjaan yang sekarang, tetapi mereka mahu pergi ke tahap yang lebih tinggi. Perlu ada peluang-peluang ini dan tidak boleh ada diskriminasi mengikut umur. Tidak kisahlah seseorang itu umur 50, 55, 40-an. Selagi ada kemahuan untuk upskill, untuk menjadi seorang profesional yang lebih bagus, perlu diberikan peluang tersebut kerana itu adalah satu-satunya cara untuk kita menambah bekalan bakat yang kita ada di negara ini dan kemudiannya syarikat-syarikat di luar negara juga boleh meletakkan capital di negara ini kerana mereka tahu Malaysia ni ada bakat-bakat yang tertentu yang tidak ada di tempat lain. Jadi itu adalah satu masalah struktural juga dari segi talent mismatch yang kita ada di Malaysia ni. Prof Halimatul, kalau dari kajian Prof lah di negara-negara yang matang ataupun maju dalam melihat usia emas dan juga bagaimana mereka menyumbang kepada sosioekonomi ini. Kalau tadi Cik Effendi katakan model Korea, mereka sudah pun jauh memberi ruang kepada satu caruman yang progresif dan bila mereka tua mereka mendapat pulangan yang munasabah dan boleh hidup dengan orang kata pun adil lah
apabila memasuki skim-skim pencen dan sebagainya. Begitu juga di Jepun, kerana mereka sudah mengetahui mereka akan menjadi sebuah negara menua. Mereka bersedia ke arah itu. Mengapa Malaysia perlu menganggap ini sebagai satu cabaran dan kita membuat satu polisi yang lengkap ataupun yang holistik dalam hal ini, Prof? Pertama sekali, kita kena faham bahawasanya negara-negara membangun termasuk Malaysia, especially the Asian countries, termasuk Jepun juga, dia mengalami fasa penuaan penduduk yang sangat cepat. Berbanding negara-negara maju macam France mengambil masa lebih 100 tahun, Sweden 85 tahun. Di Asia, average 24.3 years. Sangat cepat. Dan disebabkan kepantasan proses penuaan itu daripada proses penuaan kepada negara berstatus tua yang sangat cepat tu, dia melibatkan isu resources. So Malaysia adalah sebuah negara yang kekurangan resources berbanding Jepun yang mungkin mengalami proses penuaan yang cepat, namun dia ada very good resources, as well as penduduknya kalau nak bandingkan Malaysia lebih sihat. So kita tak boleh buat one-to-one comparison with Japan. Sebab Japan memang sangat laju, negara yang sangat tua, super aged, 30% melebihi umur 65 tahun, tetapi resourcesnya adalah bagus. The healthcare system adalah bagus. The economic stability adalah bagus. Dan warga emas mereka sangat sihat dan mempunyai kesedaran kesihatan, literacy, financial literacy yang sangat bagus. So ini adalah benda-benda yang kita perlu terapkan pada komuniti kita walaupun maybe ianya agak lambat sebab kita mengalami proses penuaan yang sangat cepat, resources tak ada, but something has to be done urgently lah pada saya. But I suppose itulah sebabnya antara kekangan dan cabaran besar yang kita alami sebab proses penuaan tu sangat cepat menyebabkan kita tak prepare in terms of infrastructure, kestabilan social protection dan sebagainya. Menarik. Dari itu, apa yang perlu kita lakukan untuk short term inilah dalam ketika kita membincangkan cadangan persaraan itu? Saya rasa ini ruang untuk kita buy in perception masyarakat ataupun semua pemegang taruh, Prof. I think tadi the other two panels has mentioned about the importance of EPF. Kita kena ada satu account yang tak perlu kita kena hold sehingga dia bersara. However, recently My Aging kita ada propose 3 options untuk warga emas in terms of dia punya pension scheme. Kita propose 3 langkah kepada Majlis Penasihat Dasar Warga Emas di mana option pertama tu lebih kepada individual punya preference di mana dia membayar 20% setiap bulan dan dia akan dapat lump sum pada umur 60 ataupun 65. We decide on that. That is the first option. Option yang kedua adalah kita potong 20% every month dan dia akan dapat pension every month as well. Dan option yang ketiga yang saya rasa agak menarik di mana kita potong 20% every month tetapi faedahnya bukan hanya diperolehi oleh pensioner tetapi setiap individu di Malaysia regardless dia bekerja ke tidak sebab kita harus mementingkan kepada universal coverage. Because sekarang ni yang dapat pension semua adalah mereka yang bekerja. What about those yang informally employed? So yang option yang ketiga, these 3 options ni kita bagi kebebasan kepada mereka untuk memilih mana yang lebih bersesuaian kepada kehidupan mereka lah. So kita tak boleh meletakkan sesuatu tu mandatory kerana setiap orang macam saya katakan tadi berbeza in terms of dia punya kepentingan, matlamat bekerja dan sebagainya. So these are the 3 options yang kita cadangkan lah kepada kementerian untuk memikirkan sama ada benda ni akan membolehkan sustainability lah in terms of simpanan persaraan. Menarik. Tuan Effendi, adakah ini juga di dalam pipeline perbincangan MTUC dengan pihak IPF ataupun pihak-pihak SOCSO dan seumpamanya? Ya, betul. Sama macam Prof kata tadi. Memang kita inline sebab bagi perkara pokok yang saya sebut sebab pokoknya adalah itulah social protections dan juga simpanan hari tua. Itu sebenarnya two main sebenarnya, bukan soal tentang umur persaraan. Jadi kalau ini macam Prof kata betul, ini kalau dapat kita restructure balik, kan kita tengok balik macam mana untuk kita reform. Dan saya pasti sebab kalau kita ada sekarang kita ada 3 akaun dalam KSP, ada 2 akaun. Tapi kalau ada 3 akaun tu, bagaimana kita melihat akaun 1, akaun 2 yang ada hari ini, mungkin akaun 3 mungkin. Dan kerajaan juga boleh bantu untuk akaun 3 tu, mungkin akaun 3 tu untuk universal coverage. Dari lagi yang akaun 1 tu tidak boleh diusik langsung untuk kita bersara. Dan bagaimana kita untuk reform untuk bagi, mungkin boleh bagi setengah-setengah lump sum ke ataupun nak bagi bentuk dalam bentuk pencen bulanan ke, is option juga kepada pencarum. Jadi ini perkara yang saya rasa perlu lihat dan juga untuk social protection sebab kita lihat hari ini kenapa yang orang yang berumur lepas 60 tahun tu dia bekerja balik. Kenapa? Jadi sebabkan dia punya
cost of perubatan meningkat. Jadi saya rasa dalam kita nak tengok kita keso kita sangat baik. Mungkin kita dah ada sekarang penjana kerja, kita dah ada skim insurans pekerja, mungkin kita boleh ada juga skim bencana bukan kerja, dan mungkin kita kena ada satu skim bencana untuk pesara. Ya. Jadi macam mana nak buat, itu kita kena bincang dengan majikan, dengan kerajaan, how to reform supaya SOCSO ni lebih, orang kata lebih luas coverage dia, bukan saja kepada pekerja sedang bekerja, suri rumah ke, juga pada pesara. Ya, okey. Itu yang bekerja dengan caruman. Yang Prof katakan tadi, Saudara Hafizi kata, majoriti kita ni tidak ada caruman. Pekerja kita yang bekerja sendiri, pekerja dalam sektor PMKS, mungkin ada yang buat, ada yang tak buat, ada yang curi tulang dan sebagainya, yang bekerja pasar malam. Yang inilah yang kita risaukan juga. Betul. Kita yang bising-bising ni ada carum IPF, mereka sibuk nak keluar. Yang tak carum langsung ni macam mana? Macam mana? So di high time kalau tengok sekarang ni macam PKSO lancarkan air suri rumah, kan? Volunteer secara rumah, macam untuk biasa gig ekonomi 789 macam mana mereka macam by yourself. Sama juga macam mungkin KLSP, kita dah sebut juga pada KLSP bagaimana untuk kita lihat bukan saja untuk mencarum yang belah bekerja, bagaimana untuk kita fikirkan mereka yang tidak bekerja, sebab yang tidak aktif pun ramai juga ataupun yang ada pendapatan tambahan. Betul. Ya, mereka nak boleh mencarum tapi nak dapat untung masa tua besok. Betul. Itu yang kita kena tengok macam mana untuk kita perluaskan lagi. Ada model-model yang Tuan Effendi rasa sesuai dilakukan di Malaysia untuk mereka yang tidak ada perlindungan ini? Setakat ni kita nampak model social protection. Case by case ke macam mana? Macam social protection kita nampak lah, PKSO dah take part lah. Bagaimana untuk kita counter balik macam tukang masak, kan, yang bekerja-kerja pasar malam tu. Memang saya nampak PKSO dah take part untuk social protection. Kesedaran bekerja macam mana? Kesedaran inilah bagi kajian yang dibuat, kesedaran inilah masalah kita sebenarnya. Kita tak sampai ke tahap itu lagi lah. Belum. Hasil saya difahamkan hasil kajian daripada HWSP, kesedaran untuk mentadbir kewangan untuk orang Melayu ni bawah daripada 20%. Bayangkan. Jadi ini menunjukkan bahawa orang Malaysia sekarang ni kesedaran untuk menyimpan, untuk menabung tak ada. Langsung tak ada. Maknanya dia lebih apa yang ada sekarang itu dia nak. Dia fikir sekarang, dia tak fikir untuk hari tua. Jadi ini perception yang saya setuju dengan dua benda kata, kita kena build up the awareness, kesedaran tu bagaimana untuk mereka menabung walaupun bukan bekerja, yang tak bekerja ke. Jadi macam mana KWSP kena reform. That's why kita banyak bincang tentang structure. Sebab tentang isu kita adalah tentang selepas bersara, tetapi kita kena structure daripada awal. Dan gaji tetap main peranan juga, sebab to restructure benda-benda semua ni semua main peranan juga bagi kita, PKSO-nya, KWSP-nya. Jadi kalau kita reform semua part 3 perkara penting ni, saya rasa tidak ada isu tentang 65 tahun ke 60 tahun. Ya, Hafizi, kita kadang-kadang kita terlepas pandang dalam isu Tuan Effendi kata tadi, di kalangan graduan muda kita, di kalangan mereka yang overqualified, bekerja dalam sektor yang mismatch, menjadi rider dalam gig ekonomi. Ini juga kita tak tahu berapa buffer zone yang kita ada, berapa tahun ini kita boleh selesaikan isu ni. Kalau ekonomi kita masih struggle dengan keadaan global dan sebagainya, mungkin lebih daripada 5 tahun. Apa model yang Hafizi rasa untuk kita bergerak pantas lah dalam masa yang sama, apa yang dicadangkan oleh Prof. Madya Dr. Halimatus itu boleh kita lakukan sekarang. Dah tak boleh tunggu dah. Model-model reform KWSP, reform PKSO, model-model annuity secara sukarela dan sebagainya, Hafizi. Yang pertama bagi saya adalah kembali kepada pangkal, iaitu kalau seseorang itu nak bekerja, pekerjaan apa yang dia boleh dapat. Jadi kita nak, kalau boleh, padankan kemahiran seseorang itu dengan pekerjaan yang ada. Kalau seseorang itu tak ada kemahiran, perlu ada satu insentif untuk mereka mendapatkan kemahiran. Contohnya di Singapura, bahawa satu program Skills Future, kerajaan Singapura masukkan $500 kepada akaun semua orang yang melebihi daripada umur 25 dan ke atas untuk memilih apakah skill-skill yang terbaru untuk, ataupun skill-skill yang mereka rasakan perlu untuk mereka pelajari, dan kerajaan akan bayar menggunakan duit yang ada ni. Itu satu. Yang kedua adalah berkaitan dengan satu pelindungan undang-undang, kerana kita tahu ada setengah pekerja ini ada satu konsep ataupun satu pendekatan yang tidak mengambil pekerja yang berumur setengah range. Jadi perkara ini perlu dijadikan sebagai sesuatu yang illegal dan tidak boleh dilakukan supaya diskriminasi ada diskriminasi. Diskriminasi ke atas umur. Tidak kira lah umur muda ke umur tua ke, tapi perkara ini tidak sepatutnya berlaku.
Dan yang ketiga, bagi saya yang paling mudah adalah untuk mengenal pasti dalam demografi masyarakat kita ini siapa yang sebenarnya benar-benar perlukan bantuan. Ada yang perlukan bantuan ni tidak semestinya umur tua, tidak semestinya mereka ini tidak mempunyai pekerjaan. Ada yang mempunyai pekerjaan tetapi masih perlukan bantuan. Dan ini balik semula kepada satu universal protection, iaitu satu subsidi, bukan subsidi, bantuan secara tunai. Universal cash transfer yang kita boleh lakukan sekiranya kita boleh menjimatkan perbelanjaan kerajaan di bahagian-bahagian yang tidak memberikan impak yang terus kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Contohnya, subsidi petrol 30-40 bilion setahun dan 70% daripada subsidi petrol adalah untuk mereka yang berada dalam kategori T20 yang kita katakan. Tetapi kalau kita boleh rasionalisasikan penggunaan subsidi tersebut untuk digunakan secara terus kepada mereka yang memerlukan bantuan, bagi saya ini merupakan satu short term measure yang benar-benar dapat membantu dan kita mampu lakukannya. Dan dalam masa yang sama, kita juga boleh menggalakkan mereka yang tidak mampu declare dia punya pendapatan kepada EPF ataupun LHDN untuk declare apa sebenarnya yang mereka ada, supaya mereka juga dapat dilayakkan untuk bantuan-bantuan tersebut, kerana kita perlu lihat kepada profil mereka secara menyeluruh untuk mendapat bantuan ini, dan ini perlu kita lakukan dengan segera. Ya, Tuan Fendi, adakah kita ke arah itu? Ya, bagi saya bantuan-bantuan ni sebenarnya dah lama kita seperti dalam pandemik kan, banyak bantuan telah dibuat macam package award PSU semua untuk kelangsungan hidup. Tetapi macam saya kata tadi, kita kena ke reform, kena buat secara menyeluruh bagi the structure back kan, supaya saya against lah gaji minimal ni pun hari ni pun tak banyak yang laksanakan. Yeah. Macam PKS hari ni pun masih lagi melaksanakan gaji minimal 1,200 yang 5 orang ke bawah kan. Jadi saya rasa ini yang sebenarnya kita tengok, sebab tentang dia kata tadi untuk macam mana kita ada gaji progresif ni sebenarnya untuk prevent discrimination sebenarnya kepada gender, discrimination kepada kaum, umur. Jadi ini sebenarnya preventive yang perlu kita ambil. Jadi progresif ini lebih adil. Lebih adil sebenarnya mengikut kelayakan dengan dia punya kemampuan kelayakan. Dan jadi hari ini pun saya nak kata tadi, kata kat bantuan tu, kalau pekerja pun yang 8-60 tahun pun hari ini pun mereka ada option. Betul. Kan macam kita punya pensyarah kan, kita punya ada sektor-sektor yang kebakaran yang memerlukan mereka boleh sambung. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan hari ini pun pekerja diberi pilihan. Pilihan untuk bersara 50 ada, 55 sampai 50 ada. Jadi tidak ada masalah, tidak ada isu sebenarnya tentang umur. Jadi dari segi bantuan tu saya rasa sebenarnya kita kena avoid lah banyak. Yang Hafizi kata tadi, adakah di bawah pengetahuan M2C tentang reskilling, upskilling yang tidak mismatch dengan kehendak pasaran? Itu yang pertama. Yeah. Dan kita sedia maklum di Singapura itu cantik model ni, memberi terus lamsam 500 dan akaun setiap pekerja untuk mereka mendapatkan skill baru yang diperlukan oleh pasaran. Adakah majikan kita dan juga polisi-polisi Kementerian Sumber Manusia ke arah itu, ataupun kita masih titik bengik cara-cara lama reskilling upskilling, HRD Corp itu sajalah, ataupun agensi-agensi yang dah outdated dan sebagainya? Kita sebenarnya ada TVET sebenarnya. Ya. TVET ni sebenarnya yang membuat reskilling upskilling untuk pekerja, untuk menyediakan pekerja dalam era digitalization automation ni kan, inilah maksudnya. Tetapi mungkin TVET ni kurang menyelah. Mungkin TVET ni menjadi pilihan kedua sebenarnya. Jadi ini yang perlu kita promotekan supaya TVET ni ke depan untuk bagaimana untuk membantu reskilling upskilling. Yeah. Ini saya lihat macam chargeman, electrician kita. Macam bantuan saya rasa ada dibuat macam kita punya Sokso menyediakan juga bantuan. Tapi dia tak beri impact maksimum lah. Ya, sebab kan untuk menjadikan pekerja kita value dan harga dapat gaji yang munasabah, betul, gaji yang tinggi. Betul. Inilah sebabnya opportunity macam Prof tadi, opportunity peluang yang ada dalam negara kita mungkin terhad. Jadi kalau terhad tu ialah berbalik pada kalau kita nak penjenam balik terhad. Jadi mungkin itu menyebabkan sukar untuk pekerja-pekerja yang sedia ada atau yang baru untuk masuk dalam pekerjaan. Okey, Prof. Okey, macam inilah. Kalau kita nak juga bagi ruang pekerja usia emas ini bekerja, apa frameworknya? Apa framework yang kita boleh adakan secara kata pun yang boleh digunakan pakai oleh industri, oleh kalangan awam? Kita tak wajibkan, tetapi secara sukarela. Tetapi apa framework supaya tidak ada manipulasi, tidak ada eksploitasi dan juga tidak mismatch dengan kekuatan mereka? Saya ingin mengulas balik tentang diskriminasi di tempat kerja, diskriminasi umur tu. Itu adalah antara faktor yang agak penting pada saya sekiranya kita ingin hire warga emas untuk terus bekerja beyond their retirement age. Betul. Yes, diskriminasi umur, dan because of that kita kena mewujudkan what is called the intergenerational workforce. Kan tak ada? Cik Fadi, belum ada lagi, belum ada. Ya.
So maksudnya company-company kena open-minded in terms of have a good mix of between orang muda dan orang tua bekerja. So they can share in terms of dia punya work experience, Knowledge, cara yeah, bekerja skills, dan yeah. sebagainya. Supaya itu boleh menurunkan diskriminasi umur tadi itulah. The other thing is that in terms of a lot of modifikasi ataupun adjustment yang majikan kena consider in terms of polisi bekerja, polisi infrastruktur di tempat kerja, health coverage, waktu bekerja dan sebagainya. Sebab tak semua orang tua boleh bekerja seperti dia muda dahulu. So a Betul. lot of things has to be taken into consideration lah. So again polisi bekerja. Waktu bekerja untuk orang tua mungkin 2-3 hari seminggu, mungkin 4-5 jam sehari berbanding 9 jam kebiasaannya, ya. Dan juga individually screening pada saya. So kita kena betul-betul screen siapa yang boleh bekerja untuk skop kerja yang tertentu, siapa yang betul-betul berminat dan bermotivasi untuk bekerja dan kenapa dia nak bekerja. Benda-benda ni kita kena betul-betul screen dan telitilah supaya kita hiring the right warga emas untuk kerja yang betul dan pada masa yang sama kita tak mahu mereka deteriorating apabila kembali bekerja di usia emas. Ya, Hafizi, kalau kita ke Singapura lah, saya seringkali ke sana, keluarga saya ramai di sana. Ada rasa yang bercampur aduk lah apabila melihat warga tua mereka begitu ramai di pasaran kerja, di makanan segera, di kedai-kedai kopi, mengemas meja dan sebagainya, ataupun banyakkan services lah, ataupun jadi security guard dan sebagainya. Termasuk uncle saya pun ada juga terpaksa kerana kos hidup mereka terlampau tinggi dan mereka tidak ada pilihan. Mereka perlu mencari pendapatan tambahan walaupun mereka ada skim pencen ataupun skim annuity ataupun perkeso seperti di Malaysia dan sebagainya lah. Adakah model sebegitu boleh kita laksanakan ataupun kita perlu ada acuan Malaysia dalam hal ini, Hafizi? Ya, kita perlu ambil apa yang bagus, apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Singapura kerana apa yang kita bincangkan hari ini, pelindungan sosial, pencen, annuity dan bantuan terus kepada orang-orang tua, upskilling, retraining dan juga satu undang-undang yang mengharamkan diskriminasi kepada orang tua, semuanya telah dilaksanakan di Singapura. Tetapi disebabkan konteks Singapura itu adalah sebuah negara yang kecil, negara yang mempunyai kos sara hidup yang tinggi dan populasi tua mereka juga lebih tinggi daripada Malaysia. Jadi ada daripada kalangan populasi itu yang terpaksa bekerja. Tetapi ada juga ramai yang bersara dengan selesa. Tapi itu case to case basis lah. Tapi apa yang saya perlu tekankan untuk Malaysia, tidak terlambat lagi untuk kita buat perkara yang betul. Ada banyak perkara yang telah dilakukan oleh negara-negara maju, terutamanya kerajaan Singapura, kerajaan Jepun yang kita boleh laksanakan di negara ini. Tetapi perlu dilakukan dengan cepat. Kerana seperti yang saya sebutkan tadi, untuk umur 26 ke 40 pun, kalau mereka bersara dalam masa 20 tahun akan datang, mereka juga akan jatuh miskin, sama seperti mereka yang berumur 55 ke 60 tahun hari ini. Jadi, bukan sahaja kita dapat melihat ibu bapa kita jatuh miskin apabila mereka bersara, tetapi kita juga mungkin akan jatuh miskin dalam masa 20-25 tahun yang akan datang. Itu satu kerisauan. Tetapi berbalik semula kepada bantuan yang saya sebutkan tadi, kita perlu meseragamkan semua bantuan yang kita ada, kerana apa yang kita ada sekarang adalah bantuan daripada zakat, Majlis Agama Islam, daripada negeri, daripada persekutuan. Ada yang dapat bantuan walaupun mereka tidak sepatutnya dapat bantuan, tetapi lebih ramai yang tak dapat bantuan walaupun mereka sepatutnya dapat bantuan. Dengan adanya satu sistem bantuan tunai yang lebih terus ini, kita akan dapat top up kepada apa-apa pendapatan yang mereka ada sekarang. Contohnya kalau mereka ada pekerjaan yang menggunakan gaji minima sekarang ni 1,500, mungkin dapat tambah RM1,000 itu dapat banyak membantu untuk melepaskan mereka daripada kesempitan hidup contohnya. Jadi banyak perkara yang kita perlu lakukan, tetapi yang penting lagi adalah secara struktural perlu dilihat secara langkah panjang, tetapi apa yang boleh dibuat secara terus perlu dilakukan dengan serta-merta. Tidak perlu apa-apa kajian lagi sebab banyak kajian yang telah dilakukan. Apa yang kita perlukan sekarang adalah satu tindakan yang serta-merta. Ya, akhir sekali Cik Fendi, adakah ini akan menjadi satu perjuangan suci MTUC dan mengharmonikan hubungan dengan majikan? Kerana majikan ni kalau pasal duit, pasal gaji ni memang payahlah. Saya rasa inilah pokoknya gaji progresif tu kita kena laksanakan sebab ia akan efek kepada social protection, efek kepada simpanan hari tua. Jadi itu sebenarnya the main adalah nadinya adalah gaji.
soal gaji sekarang ni. Jadi kita kena duduk bersama-sama how to reform daripada gaji minima yang saya rasa sudah lama sangat-sangat. Melangkaui lah. Ya, kita kena kadang ada gaji yang munasabah dan gaji yang bermaruah. Jadi ini yang saya rasa ini berlaku dan dia akan mengubah segala-galanya. Walaupun kalau kita reform SOCSO, kita reform Tapi sumber tak ada. tapi tak ada sumber. Betul. Ya, nak potong kat mana lagi? Ya. Gaji kecil. Ya, betul. Jadi Ya. ke mana nak pergi? Akhirnya itulah dia jalan akhir 65 70. Itu je shortcut dia. Itu yang saya nampak. Jadi itu saya nampak. Tak boleh. The main things now kita kena lihat bagaimana untuk kita ada gaji yang progresif dan bermaruah supaya kesejahteraan rakyat dapat, kesejahteraan pekerja dapat untuk kita meneruskan kelangsungan sama dengan sedang bekerja atau yang masuk dalam bekerja dan juga akan menghabiskan dalam Ya, ini penting kerana kita akan memberi harapan, hope kepada graduan kita, para anak-anak kita yang dalam bangku universiti dan sebagainya. Kalau ini tidak kita fikirkan, mereka akan short term lah. Nak jadi rider dalam gig ekonomi ataupun entrepreneur dalam bidang-bidang yang sedang naik sekarang, tetapi dari sudut work progression, job progression itu tidak nampak. Jadi beralih ke luar negara betul. juga. Jadi diaspora Malaysia akan bertambah mengalir ke luar negara dengan bakat-bakat yang sepatutnya menyumbang banyak kepada negara kita. Terima kasih Tuan Effendi, Presiden MTUC. Terima kasih Saudara Hafizi dari Bauer Group Asia dan Prof Madya Dr. Halimatus Sa'diah Minhad, Pengarah Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia ataupun MyAgeing. Terima kasih Prof atas masa yang diberikan. Jadi itu saja dalam Poket Rakyat pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.